Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita sambung pelajaran kita dalam tajuk huraian rukun-rukun solat. Yang semalam kita dah bincang berkaitan dengan niat, qiyam dan takbiratul ihram. Hari ini kita sambung berkaitan dengan Al-Fatihah. Okey, qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Okey, membaca Al-Fatihah. Boleh salin Rukunun fi kulli raka'atin as-salah al-faridah aw an-nafilah sirriyah aw jahriyah sawa'un kana al-musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan. Okey, Al-Fatihah ni ialah ia merupakan rukun pada setiap rakaat solat sama ada solat fardu atau sunat dengan bacaan perlahan atau kuat sama ada imam atau makmum atau solat secara sendirian. Okey, rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ia merupakan rukun pada setiap rakaat. Setiap rakaat kita solat tu wajib kita baca Al-Fatihah. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat dengan bacaan perlahan atau kuat
sama ada imam atau makmum atau solat secara sendirian. Okey, baca Al-Fatihah ni wajib. Solat fardu ke, solat sunat ke, wajib baca Al-Fatihah. Sama ada perlahan atau kuat. Maksudnya kalau kita jadi makmum, kita baca perlahan lah. Kalau kita jadi imam, kita baca kuat. Ataupun semasa kita solat solat subuh, kedua-dua rakaatnya dibaca dengan kuat bagi imam ataupun solat bersendirian. Untuk solat bersendirian ni bolehlah kalau nak baca perlahan ataupun nak baca kuat itu terpulang. Tapi yang sunatnya baca dalam kuat lah. Bagi 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat pada solat maghrib, 2 rakaat pada solat isyak, dan 2 rakaat yang hujung pada solat, 1 rakaat yang terakhir pada solat maghrib baca dalam keadaan perlahan, 2 rakaat bagi solat isyak baca dalam keadaan yang perlahan, dan bagi zuhur dan asar baca dalam keadaan perlahan. Baca dengan perlahan lah. Maksudnya perlahan tu bukan maksud tak bunyi langsung. Sebab Al-Fatihah ni dalam rukun solat, Al-Fatihah ni dia termasuk dalam rukun qauli. So kalau awak baca dalam keadaan yang tak dengar langsung, solat awak tidak sah. Dia kena dengar juga. Seperlahan yang mungkin kalau semasa kita jadi makmum, seolah-olah telinga kita sahaja yang mendengar bacaan kita tu. Okay, kalau kita jadi makmum tak boleh nak baca sehingga ganggu makmum yang lain. Tapi kadarnya adalah telinga kita sendiri yang dengar bacaan kita. Kalau telinga kita pun tak dengar, maksudnya kita tak baca. Dan bila tak baca, rukun qauli bila tak baca, solat kita tidak sah. Okey, boleh? Siap dah Salin? Dah. Yang lain? Dah. Dah, okey. Mukris? Ya, Zat. Dah siap ke? Dah. Okey. Okey, seterusnya, rukun seterusnya, rukuk. Rukuk Okey, yang pertama aqullu ruku' ayyan haniyal musalli qadra ma yumkinuhu min bulughi rahataihi li rukbataihi. Okay, alif tu keadaan rukuk yang paling minimum ialah menundukkan kepala
sekadar yang termampu. Dalam keadaan tangan memegang lutut. Okey, yang kedua, keadaan rukuk yang paling sempurna ialah menundukkan badan sehingga belakang badannya kelihatan mendatar. Okey, syarat rukuk yang jim tu kita pergi ke atas ni, tak muat. Okey, jim. Syarat rukuk. Okey, yang pertama, hendaklah tidak diniatkan menundukkan badan untuk tujuan yang lain dari rukuk. Jika tidak, solat akan batal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaklah bertenang semasa rukuk.
sekurang-kurangnya diam syarat-syarat rukuk. Yang pertama, keadaan rukuk yang paling minimum ialah menundukkan kepala sekadar yang termampu dalam keadaan tangan memegang lutut. Okey, ni bagi, saya rasa bagi pelajar, bagi peringkat umur awak tak adalah kot jadi macam ni, kecuali bagi orang yang kemungkinan dia ada sakit belakang ke apa ke, dia tak boleh nak menunduk dengan betul lah. So bila jadi keadaan macam tu, dia boleh rukuk tu dalam keadaan yang sekadar yang dia mampu je tundukkan kepala dengan badan dia tu, tangan hulur sampai ke atas kepala lutut kita ni. Okay. Kalau tak sampai, sekadar yang mampu je lah. Okay. Kemudian yang kedua, keadaan rukuk yang paling sempurna ialah menundukkan badan sehingga belakang badannya kelihatan mendatar. Maksudnya rukuk tu, okey, Allah Subhanahu Wa Taala dia ciptakan tangan kita, anggota badan kita ni, kebanyakan daripada manusia yang bukan OKU. Kalau manusia normal, bila awak letakkan tangan ke kepala lutut, maka pada masa tu rukuk awak tu adalah sempurna. Sebab dia maksud belakang badan mendatar. Contohnya awak, katakanlah awak tengah rukuk, kemudian ada orang datang letakkan dulang air atas belakang awak tu, dulang air tu tak jatuh. Itu maksud belakang badan tu mendatar. Orang letak barang atas belakang awak masa awak rukuk tak jatuh. Perumpamaannya begitu. Dia macam dekat atas meja lah. Maksudnya kita rukuk tu, belakang badan kita tu macam ni. Bukan melengkung macam ni ke. Kalau awak belakang badan, kalau awak menundukkan kepala sangat, belakang badan awak ni jadi macam bonggol unta. So nak letak apa-apa pun tak boleh. Dia akan jatuh. Tapi kalau kita rukuk dengan betul, kita turun tu bagi belakang badan kita tu mendatar. Jangan ada tinggi sikit ke ataupun melengkung macam tu ke. Okay. Kemudian syarat-syarat rukuk hendaklah diniatkan menundukkan badan untuk tujuan rukuk sahaja. Tidak diniatkan menundukkan badan untuk tujuan yang lain daripada rukuk. Maksudnya kita tundukkan badan tu memang untuk rukuk. Kalau kita niatkan benda lain, contohnya awak tunduk tu sebab nak garu kaki, guna tangan. Awak pun menunduk lah. Okay. Pada masa tu, solat awak telah batal. Okay. Hendaklah bertenang semasa rukuk. Sekurang-kurangnya diam selepas satu pergerakan. Maksudnya, awak pernah dengar perkataan tamak ninah? Okey, rukuk serta tamak ninah ni maksudnya jangan turun rukuk terus naik. Awak macam hayun je kepala awak tu, turun naik terus. Macam tunggu dulu lah. Tunggu lepas tu naik. Kita ada sebab tu kita ada bacaan di dalam rukuk. So sekala awak rukuk, awak pun baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dah cukup untuk dia kata hendaklah bertenang. Bertenang tu maksudnya kita dalam keadaan yang kita rukuk sekejap. Kan bacaan dalam rukuk ni sunat. Kalau awak bergerak saja pun, badan awak je bergerak, awak tak baca apa-apa pun, dia tak adalah sampai membatalkan solat. Tapi jangan sampai awak kan, tunduk je kejap, bangun balik. Terus bangun. Walaupun tak tamak ninah. Walaupun tak baca dia punya ayat tu. Walaupun tak baca dia punya ayat. Tapi untuk kesempurnaan solat, kena baca semualah. Sebab tu antara disunatkan bacaan ni adalah untuk kita bertenang lah.
supaya tak gapah-gapah. Seterusnya i'tidal. I'tidal sami Allahu liman hamidah tu lah. Itu nama dia i'tidal. Awak dah rukuk, sami Allahu liman hamidah. Okey, berdiri sekejap tu, itu i'tidal. Okey, maksud dia ta'rif, ta'rif dia maksud berdiri seketika yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Okey, wukuf yafsilur rukuk an sujud. Berdiri seketika yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Okey, kemudian syarat i'tidal, syarat dia yang pertama tidak diniatkan untuk tujuan yang lain selain i'tidal. Okay, syarat yang kedua hendaklah bertenang seketika. Sama macam rukuk tadilah, bertenang seketika. Yang ketiga tidak memanjangkan tempoh i'tidal melebihi kadar panjang kenapa? Kadar panjang membaca surah Al-Fatihah. Okey, ni i'tidal. Maksud dia berdiri seketika yang memisahkan di antara rukuk dan sujud. Kan i'tidal tu kita sami Allahu liman hamidah. Lepas tu ada bacaan dia Rabbana walakal hamd. Lepas tu baru kita sujud. So dia nak memisahkan antara rukuk dan sujud, kita bangun ataupun berdiri seketika. Dia yang dipanggil i'tidal.
Okay. Syarat-syarat dia tidak diniatkan tujuan lain selain daripada iktidal. Semasa kita berdiri tu kita tak niat. Memang itu adalah iktidal. Bukan kata nak niat benda lain ke apa. Kita masa rukuk tiba-tiba dengar lagu negaraku, tiba-tiba kita duduk diam je bangun. Okay. Sebab kita dengar lagu negaraku, contoh dia. Itu niat yang lain lah. Dan masa tu solat kita terbatal lah. Okay. Dan yang kedua, hendaklah bertenang seketika. Masa iktidal ni pun jangan rukuk, okay, kita rukuk, bangun, lepas tu turun terus. Tak boleh juga. Kena ada bacaan dia. Okay. Macam yang tadi jugalah, disunatkan untuk membaca di setiap rukun adalah untuk mencapai tahap bertenang seketika tu. Ada tamak ninah, yatma'inna, tamak ninah. Okay, yang ketiga, alla yutila fil wukuf bi anna yazidu 'alal muddati qiraatil Fatihah. Tidak memanjangkan tempoh iktidal sehingga melebihi kadar panjang kita membaca surah Al-Fatihah. Kita betul dah bangun iktidal sami Allahu liman hamidah, kita duduk situ 5 minit. Tak sujud-sujud. Tak boleh juga. Okey. Kalau tak jumpa lagi. Memanglah. Itu contoh. Tapi tak boleh. So, macam yang saya cakap minggu lepas, kadar bacaan Al-Fatihah yang minimum adalah sehingga 25 hingga ke 30 saat. Tapi nak iktidal ni jangan sampai ke 30 saat. Dalam masa 5 saat pun dah okey dah. Sami Allahu liman hamidah ataupun 3 saat ke. Okey. Selesai je kita baca Allahumma rabbana walakal hamd ataupun rabbana walakal hamd, ikutlah mana-mana bacaan awal, barulah kita turun sujud. Jangan terus jangan kata bangun terus tunduk. Okey. Dah siap, saya rasa setakat itu saja kelas untuk hari ini. Cukuplah 3 untuk awak hadam 3 rukun. Okey, untuk next kelas kita akan sambung lagi untuk minggu depan lah. Yang esok kita belajar usuluddin lah. Okay. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.